Saya menjemput Datuk Seri Mustafa bin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kami semua. Selamat hari jadi sekali lagi Perdana Menteri di bawah PM. Mari kita semua bersatu. Jasa bakti Mutun tidak terperi. Soalan jeli nombor 1. Silakan Yang Amat Berhormat. Lebih dahulu saya ucap terima kasih terhadap ucap selamat hari jadi saya oleh Tuan Yang Di-Pertua dan juga ahli yang membuat soalan yang pertama. Terima kasih. Terima kasih juga kepada semua yang hadir. Soalan yang dikemukakan oleh Datuk Seri Mustafa bin Muhammad, bagi menjawabnya Tuan Yang Di-Pertua, izinkan saya menjawab pertanyaan berkaitan Malaysia Airlines Berhad ini secara bersekali dengan soalan yang diutarakan oleh ahli yang berhormat Sungai Petani kerana menyentuh hal yang sama. Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan dengan membawa hasrat rakyat yang mahukan negara tercinta ini diselamatkan dan dibina semula. Dalam hal ini, kerajaan melihat Malaysia Airlines Berhad sebagai aset strategik yang akan terus dipertahankan dan dipulihkan. Namun begitu, usaha pemulihan ini tidak akan berjaya sekiranya kita hanya menyatakan iltizam dengan pelbagai plan tetapi tidak diikuti dengan usaha bersungguh-sungguh. Pengorbanan semua pihak yang terlibat, terutamanya pihak pengurusan dan kaki tangan Malaysia Airlines Berhad, amat penting dalam meningkatkan mutu perkhidmatan, mengoptimumkan pulangan ke atas perbelanjaan serta mengutamakan produktiviti. Sokongan rakyat juga diperlukan untuk menjayakan usaha meletakkan kembali syarikat penerbangan negara di tahap yang membanggakan. Tuan Yang Di-Pertua, pada 29 Ogos 2014, Kerajaan BN dahulu melalui Khazanah Nasional Berhad selaku pemegang saham utama Malaysian Airlines Sistem Berhad ataupun MAS telah melancarkan plan pemulihan MAS ataupun MAS Recovery Plan yang merupakan plan penstrukturan semula komprehensif bertempoh 5 tahun yang bertujuan untuk memulihkan semua syarikat penerbangan negara tersebut semula. Memulihkan semula syarikat penerbangan negara tersebut. MRP ataupun Malaysian Mass Recovery Plan menyasarkan MAS yang kemudiannya dikenali sebagai Malaysia Airlines Berhad ataupun MAB untuk kembali kukuh dan mencatatkan keuntungan pada tahun 2018. Setelah 5 tahun pelaksanaan MRP, secara umumnya MAB atau MAS Airlines Berhad telah melakar beberapa kejayaan, khususnya daripada segi penambahbaikan dan peningkatan dalam operasi dan perkhidmatan pelanggan. Penambahbaikan ketara dapat disaksikan dalam ketepatan masa penerbangan, pengendalian bagasi serta kepuasan pelanggan. Namun hal yang tidak dicerminkan dalam prestasi keuangan
namun hal yang sama tidak dicerminkan dalam prestasi keuangan MAB yang masih mencatatkan kerugian akibat pelbagai faktor luaran termasuk peningkatan persaingan. Di sebalik kegagalan MRP ini, kerajaan tetap akan berusaha memulihkan MAB. Malaysia Aviation Group Berhad MAGB kini sedang bekerjasama dengan khazanah untuk mengubah semula strateginya dan menilai semua pilihan strategik untuk memulihkan prestasi syarikat ini. Kerajaan juga terbuka dan mengalu-alukan sebarang cadangan daripada mana-mana pihak bagi menyelamatkan Malaysia Airlines System termasuk pembelian sektor swasta. Sementara itu, MAGB sedang melaksanakan usaha bersepadu untuk mengurangkan kerugian melalui peningkatan pendapatan dan inisiatif rasionalisasi kos. MAB juga kini giat meneroka pelbagai peluang strategik serta rangkaian kerjasama yang mampu membawa kebaikan kepadanya. Tuan Yang di-Pertua, berkenaan kerjasama Malaysia Airlines Berhad dan Japan Airlines JAL, satu memorandum persefahaman ataupun MOU telah ditangani pada 27 Mei 2019. MOU tersebut merangkumi kerjasama antara Malaysia dan Jepun dalam perkhidmatan penumpang bagi Malaysia Airlines Berhad dan Japan Airlines serta laluan domestik seterusnya yang akan menghubungkan perkhidmatan antarabangsa. Di samping itu, kedua-dua syarikat penerbangan ini juga akan bekerjasama dalam skop yang lebih luas seperti berkongsi amalan terbaik, meneroka kerjasama dalam bidang lain seperti perkhidmatan kargo dan sama-sama membangunkan sektor pelancongan di pasaran Malaysia dan Jepun. Kerjasama ini dijangka akan bermula pada tahun 2020. Namun ia tertakluk kepada kelulusan daripada pihak berkuasa yang berkaitan di Malaysia dan Jepun. Melalui kerjasama ini, Malaysia bakal mendapat pelbagai manfaat ekonomi termasuk memperkukuhkan hubungan perdagangan dengan Jepun, potensi untuk meningkatkan sektor perdagangan dan pelancongan serta dapat mempromosikan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sebagai hub perjalanan udara. Selain itu, para penumpang juga akan mendapat lebih banyak pilihan perhubungan atau connectivity yang lebih baik dan secara keseluruhannya perkhidmatan pelanggan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Jeli, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Jawapannya cukup komprehensif seperti Yang Berhormat sebut tadi. MAS adalah satu pelaburan strategik yang perlu dipertahankan dan jenama MAS ni amat hebat. MAS telah merangkul banyak award Asian Leading Airline dan lain-lain lagi, dan ramai ex-MAS staff yang bekerja luar negara yang menunjukkan mereka itu hebat. Jadi Yang Berhormat disebut ada banyak faktor yang menentukan kejayaan ataupun kegagalan MAS. Ada luaran dan dalaman. Adakah saingan daripada syarikat-syarikat di Timur Tengah seperti Emirates memberi kesan kepada prestasi MAS? Dan dalam negara sudah pasti Asia merupakan satu syarikat yang cukup hebat di segi daya saingnya. Ada juga faktor dalaman seperti pengurusan.
pengurusan CEO, pekerja, dan juga seperti yang Ahmad sebut tadi, rakyat perlu sokong. Kita perlu ada satu langkah bersepadu daripada pelancongan, pelaburan untuk menyokong emas. Persoalannya, setakat mana boleh kita adakan satu penyelesaian yang sustainable ataupun lestari dalam konteks saingan cukup hebat daripada dalam dan luar negara. Setakat manakah boleh kita gembalingkan seluruh rakyat Malaysia, semua agensi kerajaan, pelancongan, pelaburan dan rakyat Malaysia untuk pastikan kita menyokong aset ataupun pelaburan strategik ini supaya jenama Malaysia dapat tersohor di seluruh dunia. Terima kasih, Datuk Speaker. Speaker yang amat berhormat. Tuan Yang di-Pertua, banyak sudah usaha-usaha yang dibuat untuk memulih emas daripada masa dianya di tubuh. Pengurusan-pengurusannya telah ditukar berkali-kali. Masing-masing berjanji mereka dapat pulihkan semula penerbangan emas ini. Tetapi malangnya semuanya tidak dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh emas. Sebab itu hari ini kita berhadapan dengan kemungkinan penerbangan ini dihentikan sama sekali supaya kita dapat selamatkan wang yang banyak untuk pemulihannya. Juga kita sanggup mendengar pendapat-pendapat lain berkenaan dengan cara-cara untuk memulih semula emas. Kita juga sanggup mendengar cadangan mengambil alih emas sama ada secara langsung, iaitu membeli emas dan menukar namanya supaya dianya tidak ada lagi kaitan dengan Malaysia, ataupun kita kekal dengan nama emas dan kita ada kerjasama dengan mana-mana airline yang mungkin boleh menyumbang kepada pemulihan penerbangan emas. Semua ini akan dikaji oleh pihak pengurusan emas dan juga kerajaan supaya apabila kita bertindak, kemungkinan dianya dipulih akan menjadi lebih baik. Sekarang ini kita berhadapan dengan pasaran yang cukup mencabar. Kalau dahulu di waktu emas ditubuh, tidak ada low cost airline dan tidak ada high cost airline yang lebih percaya. Seperti daripada Timur Tengah, kita dapati ada airline yang mampu menjual tiket dengan harga murah, tetapi sekarang ini kita juga terpaksa bersaing dengan low cost airline. Ini yang menyebabkan sukar bagi mana-mana airline mendapat keuntungan. Kita telah lihat airline di negara-negara lain juga pengurusannya kerana bersaing dengan terlalu banyak airline yang menerbang dari satu tempat ke satu tempat. Bahkan Japan Airline juga menghadapi masalah yang sama, tetapi Japan Airline dapat dipulihkan. Ini juga harapan kita, iaitu kita akan pulihkan semula emas, tetapi dianya terpulang kepada cadangan-cadangan untuk bagaimana memulih emas yang akan dibuat oleh syarikat-syarikat asing.